Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni kita sekali lagi bersiaran. Malam ni kita nak membincangkan beberapa isu yang berkaitan dengan wajarkah sebuah kerajaan yang menipu rakyat diturunkan daripada pemerintahan. Tuan-tuan pun tahu siapa yang menipu, apa yang ditipu, kan? Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan Juan Pablo. Juan Pablo, silakan. Ya, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, hari ini telah timbul desas-desus bahawa 10 orang MP daripada Barisan Nasional telah menandatangani Statutory Declaration Akuam Sumpah untuk menyokong Anwar Ibrahim untuk undi tak percaya pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Manakala pula di pejabat Ketua Pembangkang pula menafikan 10 ahli parlimen menyokong mereka. Apa pendapat Datuk berkenaan perkara ini? Seorang sokong, seorang kata tak terima sokongan. Kedua-dua kenyataan tu keluar daripada individu yang sama. Jadi seperti mana yang kita sudah pun memaklumkan semalam, saya dah jawab sebenarnya, kan? Pertama, jangan anggap bahawa ini satu usaha untuk mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri. Memang benda tu insya-Allah tidak akan berlaku. Takkanlah kerajaan Tan Sri Muhyiddin yang ada 114 kerusi ketika kita angkat dia menjadi Perdana Menteri, kerajaan tu tak stabil, kerajaan tu goyang, akhirnya fokus kerajaan kepada pemerintahan, jaga rakyat, hilang. Takkan nak bagi pula kepada Anwar Ibrahim yang hanya dapat 113. Dan yang keduanya saya nak beritahu, apa yang penting sekarang ni ialah usaha untuk menurunkan kerajaan yang menipu rakyat ni daripada menjadi kerajaan yang memerintah. Okey. Terutamanya Tan Sri Muhyiddin dan juga Tengku Zafrul, kan, yang sepatutnya diamanahkan menjaga rakyat, kan. Tapi hari ini terdedah satu WhatsApp di antara Anwar Musa dengan Tengku Zafrul berhubung dengan satu projek yang mana projek ini akan diperolehi oleh sebuah syarikat, dan syarikat itu mengandungi beberapa anak syarikat yang menjadi shareholder, antaranya Taliworks yang dimiliki oleh ibu kepada Tengku Zafrul, salah seorang daripada board of director, dan satu lagi Teladan yang dimiliki juga oleh anak kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Benda ni di screenshot oleh Tan Sri Anwar Musa, perbualan beliau dengan Tengku Zafrul. Tapi tak tahu apa sebab kenapa dia forward kepada Taqiyuddin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Menteri Jabatan Perdana Menteri pula memang Allah Ta'ala nak tunjukkan, tuan-tuan, terforward ke dalam grup dia. Maka bocorlah. Sebentar lagi saya akan keluarkan dalam Facebook saya perkara tersebut. Jadi inilah sebenarnya fokus mereka yang berada di tampuk kekuasaan hari ini. Mereka tak fikir tentang rakyat, hanya minta dua benda. Pertama, minta supaya KWSP mereka diluluskan pengeluaran dia maksimum RM10,000 secara one off. Dan yang kedua, mereka memohon supaya dalam keadaan terdesak hari ini, terkesan akibat daripada COVID-19, akibat daripada kegawatan ekonomi, mereka meminta supaya moratorium dipanjangkan lagi 6 bulan secara automatik kepada semua, bukan kepada pihak-pihak tertentu. Sebab ada di antara kita yang kehilangan kerja lebih setahun, baru dapat kerja. Mereka juga tidak layak untuk menikmati untuk mengeluarkan duit daripada KWSP dan moratorium.
Ada mereka yang macam saya ni pun dah dekat 3 tahun tak bekerja, tuan-tuan. Semenjak pemerintahan PH, ramai yang dibuang kerja, termasuk pekerja-pekerja kontrak. Mereka ini juga tidak layak untuk memohon KWSP. Kerana mereka hanya mempertimbangkan manusia-manusia yang kehilangan pekerjaan selepas Mac 2020. Jadi sepatutnya menteri-menteri kita, Perdana Menteri kita fokus macam mana nak menyelesaikan masalah rakyat. Tapi nampak gayanya yang kenyang ialah menteri-menteri dan anak-anak menteri dan ibu kepada Menteri Kewangan. Ini kalau nak tak puas hati, bolehlah saman Anwar Musa. Kenapa dia screenshot, dan bolehlah saman Taqiyuddin. Kenapa dia cuai sangat sampai conversation ini keluar di dalam grup WhatsApp. Okey. Jadi saya nak beritahu bahawa tak perlu bimbang kerana usaha pada 15 hari bulan, maksimum 17 hari bulan Disember ini, ketika bacaan ketiga hanya fokus untuk menurunkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu je, tak lebih daripada itu. Okey? Okey, Datuk. Sementara itu, Anwar Musa hari ini ada menggesa member parlimen UMNO untuk menafikan akuan bersumpah SD untuk menyokong Anwar Ibrahim. Okey, dia meminta MP-MP ini semua buat laporan polis dengan kadar segera. Kelihatan Anwar Musa takut dengan bayang-bayang sendiri. Apa pendapat Datuk? Saya tengok tadi Latifah Koya was online. Rupanya bukan Latifah Koya, Latopo Koya. Lartopo Koya. Datuk ada kerja kosong. Kalau nak kerja nanti calling saya 0116221523. Nanti kita cubalah adjustkan. Okey. Saya nak beritahu, mestilah Anwar Musa ni gelabah dalam keadaan sekarang ni. Sebab jatuh bangun Muhyiddin Yassin ialah pada 15 hingga 17 bulan ni saja. Selepas dia pengundian ni, kalau misalnya tak lulus belanjawan di peringkat jawatankuasa, maka secara automatik belanjawan ni tak lulus lah. Tak boleh diguna pakai, dan sewajarnya Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan. Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan, maka mungkin ada dua perkara yang berlaku. Pertama, pilihan raya. Yang kedua, parlimen dibubarkan, tetapi kemungkinan besar hanya Perdana Menteri interim dilantik sehingga pilihan raya akan datang. So Anwar Musa akan kehilangan pekerjaan secara automatik sebagai menteri wilayah. Dan yang kedua, dengan reputasi dia yang buruk dengan UMNO hari ini, kerana sikap dia yang lebih mementingkan PPBM berbanding dengan UMNO, maka kebarangkalian cukup kuat bahawa dia tidak akan diangkat menjadi wakil rakyat, saya silap, mewakili UMNO. Jadi mestilah dia gelabah bila kalau hilang je Tan Sri Muhyiddin, hilanglah dia. Dan dia pun tahu di peringkat akar umbi memang tak nakkan Muhyiddin, tak nakkan PPBM, dan ramai yang marah. Bukan hanya orang UMNO, di akar umbi marah bila mana UMNO nak bekerjasama dengan PPBM lagi, walaupun dah kena buli, dah kena macam-macam kan. Malah sudah ada gerakan di dalam PAS sendiri di peringkat akar umbi yang sudah mula menolak kepimpinan PAS. Ini saya nak beritahu, ada kemungkinan besar Tuan Guru Haji Hadi sendiri boleh berhadapan dengan kesukaran untuk bertanding untuk memenangi pilihan raya di Marang Terengganu. Bukan pasal diri beliau, tetapi kerana pertama setiausaha agung beliau, dan kedua bekas setiausaha politik dia, iaitu Menteri Besar Terengganu sekarang. Sampai ada orang-orang penting yang memainkan peranan. Tahulah Tuan Guru Haji Hadi ni dia jenis, dia dah tak boleh servis macam orang biasa, boleh turun apa semua.
So banyak di rumah, di apa ni, Rusila, orang penting yang menjaga kawasan tu ada yang tak nak jumpa dah sekarang ni, akibat terlalu marah dengan senario PAS bekerjasama dengan Muhyiddin ni. So benda-benda kesan ni semua, kesan ni dihadapi oleh Tuan Guru Haji Hadi akibat daripada menyimpan manusia macam Taqiyuddin, menyimpan manusia macam At-Takiri, menyimpan manusia macam Menteri Besar Terengganu sekarang. Dan saya rasa bagus juga, benda ni bagus juga. Sekiranya PAS mengambil keputusan untuk bersama dengan bersatu, insya-Allah lah UMNO akan kembali memerintah di negeri Terengganu lah. Kalau ini berlaku. So keadaan Anwar Musa begitu juga, begitu juga. Kalau tamat je riwayat politik Muhyiddin Yassin ni, kan? Kalaupun Muhyiddin boleh bagi tempat kepada Anwar Musa bertanding atas tiket PPBM, peluang nak menang itu sangat-sangatlah malap. Sangat-sangat malap. Kecuali kalau di dalam perkiraan Anwar Musa, beliau boleh mendapatkan undi PAS kerana beliau baik dengan 1-2 orang kepimpinan PAS di peringkat pusat. Saya nak beritahu dengan Anwar Musa, jangan bermimpi di siang hari. Kerana PAS di peringkat pusat yang dia pegang ni, Taqiyuddin, Samsuri dengan At-Takiri ni tak sama dengan PAS di peringkat akar umbi, khususnya di Kelantan. Dua pihak yang berbeza, dua pihak yang mempunyai pendapat yang cukup berbeza, tak sama. Okey Datuk, kedengaran Hamzah Zainuddin dan Tan Sri Anwar Musa beria-ria ingin menubuhkan gagasan perdana secepat mungkin. Ya. Apa ialah sebenarnya ni? Orang rakyat tertanya. Dia ada beberapa sebab lah. Pertama sebabnya ialah macam mana pun, macam saya sebut tadi, kalau PPBM bertanding bersendirian, dia tidak boleh menang pilihan raya. Silap-silap akan di wipe off terus. Kalau menang pun 1, 2, 3 kerusi, tak lebih daripada tu. Hamzah Zainuddin nak menang dekat Larut pun belum tentu boleh menang, sebab orang Larut pun marah dengan dia. Okey. Tetapi yang lebih itu sebabnya dia perlu buat gagasan perdana ni, dan dia perlu tarik GPS. Tapi sahabat-sahabat saya dalam GPS beritahu GPS tidak berminat menjadi kuda tunggangan kepada PPBM. PAS mungkin akan bersama. Kita tengok kenyataan daripada Tuan Guru Haji Hadi pun nampak gayanya dah mula sebati lah Tuan Guru Haji Hadi dengan Taqiyuddin ni, kan? So saya tak pernah tengok Tuan Guru Haji Hadi ni, orang kata macam-macam, tapi tak boleh nak buat apa, tak boleh nak buat apa. Akibat daripada mempercayai manusia bernama Taqiyuddin ni, hari ni kita tengok bila Tuan Guru Haji Hadi mengeluarkan kenyataan, kalau kita tengok komen netizen kat bawah tu, mereka nampak macam dah hilang hormat kepada Presiden PAS ni. So benda ni sangat bahaya pada PAS. Belum terlambat, kita ada lebih kurang dalam, saya rasa dalam 3 hingga 6 bulan sebelum pilihan raya akan datang. Kalau boleh, PAS should distance themselves from PPBM. Kalau dia nak selamat lah. Tapi kalau nak terus bersekongkol dengan PPBM, kita tak boleh nak kata apa. Itu hak mereka. Itu pertama. Mereka perlukan UMNO berada di dalam pasukan tersebut supaya mereka boleh enjoy kekuatan UMNO tu. Mereka boleh menangi pilihan raya menggunakan gagasan perdana. Itu pertama. Yang kedua, dari segi kesihatan, Tan Sri Muhyiddin ni dah bukan 4 jam lagi dah. Dah tinggal 3 jam. Satu hari dia boleh bekerja cuma lebih kurang 3 jam saja. Kesihatan dia memang sangat-sangat tidak baik. Dan Hamzah Zainuddin sekarang ni preparing himself untuk ambil alih tempat dia. Jadi janganlah Azmin berangan. Sebab Hamzah pun ada kira-kira juga dengan Muhyiddin ni, nak jadi Presiden PPBM yang baru.
Lagipun nak lepas perwakilan PPBM pun belum tentu lagi Azmin Ali boleh dapat lepas. Nampak gayanya macam Hamzah ni lebih berpengaruh di dalam PPBM berbanding dengan Azmin Ali. So itu sebab Hamzah pun kalau boleh nak supaya cepat benda ni, jadi anything happen kepada Tan Sri Muhyiddin, dia boleh ambil alih. Okey Datuk, ada soalan daripada sahabat kita daripada Shah Alam ya. Datuk, ada ke kemungkinan Najib Razak dan BBC Barisan Nasional tidak menyokong kerajaan Pakatan Nasional seperti dijanjikan untuk kelulusan bajet terakhir pada minggu ini, kerana tak ada lagi kelulusan tanpa syarat KWSG one-off 10,000 dan tambahan moratorium 6 bulan? Okeylah, kalau tanya dengan saya, MPBN kena bijaksana. Ya. MPBN kena bijaksana. Sebab kita tak nak orang yang tidak menyokong bajet ni terlalu ramai. Kalau sebelum ni disebut 8 orang, lepas tu naik jadi 10, lepas tu tadi dia tengok dah jadi 17, nak buat apa? BN ni kena cerdik sikit. Sepatutnya dia hanya perlu mencukupkan 113 tu. Kalau dia bagi lebih, kalau dikumpulkan SD lebih, contohnya apa yang dia orang nak buat ni, kalau dikumpulkan lebih SD untuk Anwar Ibrahim, maka akhirnya bahayalah. Kalau tuanku yakin bahawa Anwar mempunyai numbers yang signifikan yang membolehkan dia memerintah, maka Parlimen tak akan dibubarkan. Anwar akan jadi Perdana Menteri. So jangan bodoh lah. Kena bijaksana. Bagi 8 orang je. Supaya cukup untuk Anwar ada 113, boleh menidakkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tetapi jangan sampai baginda tuanku nampak, ramai sokong Anwar ni, dia pula bagi Perdana Ibrahim. Itu bahaya. So kena pandai buat kira-kira lah. Strategi kena betul. Jangan hantar terlalu ramai orang UMNO. Saya tengok poster tu, tapi saya rasa kalau UMNO bijak, tak payahlah letak orang penting untuk menyokong Anwar Ibrahim ni dulu. Letaklah orang biasa dulu. Kita ada ramai dalam tu, bukannya sikit. Busuk-busuk pun ada 23 orang yang boleh kita percayai. So hantar dulu 8 orang, bagi genap. Atau kalau tiba-tiba dengar cerita macam warisan ni takkan menyokong Anwar Ibrahim, dengan cerita. So berapa warisan yang nak tambah 8 tu, tambah lagi sikit sampai cukup ngam-ngam Anwar lebih daripada Muhyiddin. Tapi jangan lebih. Sebab bila lebih, contohnya tiba-tiba Anwar dapat 125, itu satu kedudukan yang boleh kata agak kuat, dan membolehkan dia mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Jangan sampai ke tahap tu. Cukup untuk menurunkan Muhyiddin, Parlimen dibubarkan, kita tunggu siapa akan dilantik sebagai Perdana Menteri interim. Kita tak tahu. Ianya mungkin Tengku Razali, ianya mungkin KSN, ataupun ramai orang minta supaya Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri interim. Saya tak nampak lah. Tapi Agong ada hak dia. Dia boleh buat apa dia suka. Bila dah berada di keadaan government hilang kepercayaan majoriti. Okey Datuk. Lagi satu Ya. Kenapa Presiden UMNO hingga kini masih tidak lagi mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung mesyuarat minggu depan tentang pembahagian kursi oleh Barisan Nasional dan Pakatan Nasional, seperti dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Musa. Tan Sri Anwar Musa. Kenapa Tan Sri Anwar Musa mendahului Presiden UMNO? Sedangkan sepatutnya itu sebablah yang beria-ria nakkan supaya diwujudkan gagasan perdana ni. Geng-geng Publica ni lah. Negara kita ni diwujudkan
bukan pentadbiran ni, pusat pentadbiran Malaysia ni dah bertukar tau, daripada Publica, daripada apa ni, Putrajaya ni dah tukar kepada Publica. Sebab yang kat Putrajaya tu boleh tahan 3 jam. Yang boleh tidur 3-4 jam satu hari ni yang kat Publica je lah. Tapi hebat juga ni Hamzah Zainuddin ni. Tiap-tiap pagi ni subuh boleh jumpa dekat masjid wilayah. Ni satu bagusnya lah. Dan alhamdulillah lah, bab tu dia bagus, cemerlang. So orang ni lah, Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin, Hishamuddin Tun Hussein, siapa lagi? Anwar Musa, Azmin Ali. Geng Publica ni menentukan hala tuju pentadbiran negara ni. Apa realistik dia orang buat ni tu? Ya? Apa realistik dia? Buat apa? Mereka merupakan apa ni? Untuk awal-awal dah nak dapat bahagian kursi. Tak wujud ni semua ni. Kalau dah Datuk Zahid pun nak jatuhkan apa ni, Muhyiddin Yassin, apa kejadah dia nak pergi buat perbincangan kursi. Yang nak supaya cepat diwujudkan gagasan perdana, nak cepat wujudkan perbincangan pengagihan kursi, ini Anwar Musa je. Macam saya cakap tadi lah, yang terdesak sekarang ni mereka PPBM. Kalau tak ada gagasan perdana ni, kalau katalah kita sekarang ni bertanding atas TKBN, betul tak? Lepas tu Bersatu bertanding atas TKPN. PAS pun dengan cerita ni nak pakai laman PAS. So last kali menang pilihan raya, UMNO BN menang pilihan raya, PAS pun menang pilihan raya, PPBM pun menang pilihan raya. Tapi kursi UMNO yang paling banyak. Siapa yang akan dipanggil oleh baginda tuanku untuk angkat sumpah jadi Perdana Menteri? Tuanku akan panggil yang paling banyak. Dia akan panggil Datuk Zahid. Nampak? Contohnya lah kalau tak nampak lagi. Dulu masa pilihan raya yang lepas, parti DAP bertanding atas tiket PKR. Bersatu bertanding atas tiket PKR. Betul tak? PKR bertanding atas tiket PKR lah. Bila menang pilihan raya, parti mana yang paling banyak dapat kursi? Yang gunakan lambang PKR. Walaupun sebenarnya yang paling banyak dapat kursi single entity party ialah apa nama? BN kan. Tapi pasal DAP pinjam lambang PKR, PPBM pun pinjam lambang PKR, maka akhirnya tuanku panggil Wan Azizah. Tapi ketika itu Wan Azizah masih lagi mempercayai Tun Mahathir, belum kena tipu lagi. Masih anggap Tun Mahathir ni seorang orang tua yang bersih, yang hatinya baik kan. Walaupun laki dia dah kena penjara dulu, dia tak sedar-sedar kan. Maka tuanku panggil agak sumpah, dia tak pergi. Dia tak nak. Dia cakap Mahathir lah dulu jadi Perdana Menteri. Laki dia hanya Perdana Menteri selepas interim Prime Minister ataupun Perdana Menteri sementara. Dia orang ni PH ada Perdana Menteri sementara. Perdana Menteri sementaranya ialah Mahathir. Rupa-rupanya itulah Perdana Menteri sementara dan terus gone with the wind. Okey Datuk. Okey, sekarang kita dah tengok senario politik kita dah dengan UMNO macam ni, PAS macam ni, Bersatu macam ni. Okey. Apa hala tuju muafakat nasional? Muafakat? Ya. Adakah kalau tanya dengan MB Kelantan, jawapan dia okey tu PN, no tu muafakat nasional. Tu MB Kelantan tu. So tak nampak lah, saya tak nampak lah kan. Sebab saya nampak jiwa PAS hari ni, kepimpinan di peringkat kepimpinan beberapa orang sudah begitu sebati dengan Tan Sri Muhyiddin. Jadi orang tengah bercinta ni, kita jangan kacau. Adakah masih ada ruang antara kita reda je lah. Kita reda. Okey Datuk.
Mungkin nak kena faham satu dia ni. Mungkin Allah Ta'ala tarik PAS daripada kita ni. Kita kehilangan PAS. Allah Ta'ala akan bagi yang lebih baik daripada PAS. Tunggulah. Maksud saya, adakah masih ada ruang jika dapat dilihat dari sudut InsyaAllah. InsyaAllah. Cerai talak 1 boleh rujuk. Cerai talak 2 boleh rujuk. Tapi kalau dah cerai talak 3, PAS kena kahwin dengan orang lain dulu. Dah bercerai, baru kita boleh rujuk balik. Okey. Esok. Cuma pesan saya pada teman-teman UMNO ni, kena ingat PAS ni kita punya saudara se-Islam. So kalau nak balonlah orang tertentu yang menyebabkan hubungan kita ni hancur. Orang yang saya sebut-sebut selalu dalam PAS ni. 1, Taqiyuddin. Nombor 2, Syamsuri. Nombor 3, At-Takiri. Kalau nak balon yang 3 orang ni. Jangan balon yang lain. Ni saya minta. Sebab kawan tidak semesti kawan selama-lamanya. Musuh tidak semestinya musuh selama-lamanya. Hari ni mereka mungkin rapat dengan Muhyiddin. Besok lusa, Muhyiddin dah tak jadi Perdana Menteri. Tak mustahil mereka akan rapat balik dengan kita. Silap-silap dengan Anwar Ibrahim pun dia rapat balik. Kita tak boleh nak cakap. Hidup ni macam-macam boleh berlaku. Datuk? Ya. Esok pagi jam 9 pagi bertempat di Mahkamah Tinggi Jalan Duta. Okey. Datuk dikira hadir di mahkamah Besok saya sepatutnya ada 2 kes. Satu di Mahkamah Shah Alam. Di Mahkamah Shah Alam ni kesnya ialah saya membuat laporan polis kerana isteri Yu William. Yu William ni ialah orang yang telah melanggar Syed Daniel. Ingat lagi kes Syed Daniel? Ni banyak orang lupa. Banyak yang orang lupa. Orang lupa tentang apa yang terjadi kepada Adib, arwah Adib. Dia pergi nak memadamkan kebakaran, nak menyelamatkan mangsa-mangsa rusuhan. Tiba-tiba dia terkorban. Mula-mula paru-paru pecah, duduk ke ICU. Berapa minggu? 2 minggu lebih kurang. Lepas tu dia meninggal dunia. Sampai sekarang 3 orang yang peringkat awalnya ditahan di bawah seksyen mula-mula cubaan membunuh. Ditahan, lepas tu orang tu dibebaskan. Bila pihak polis minta supaya dipindahkan pertuduhan tu kepada membunuh selepas arwah Adib meninggal dunia. Masa tu Tommy Thomas dia tidak mahu menukar pendakwaan. Orang dah lupa dah. Tapi besok sepatutnya di Mahkamah Shah Alam, kes tu ialah kes saya membuat laporan polis ke atas IGP kerana saya yakin orang lain ni tak boleh suka-suka keluarkan gambar ni. Jadi saya buat laporan polis ke atas IGP dan ke atas pegawai penyiasat. Kerana apabila Yu William ditahan, isteri dia pun ditahan. Persoalan dia, macam mana video yang dirakam oleh isteri Yu William daripada dalam kereta, video tu panjang. Daripada mula aksi kejar mengejar daripada lepas tol Bangi sampailah ke mengalir ke arah selatan sehinggalah arwah meninggal dunia, semua direkam dengan video. Persoalannya hanya satu still foto. Maknanya bila video tu berjalan, mereka ambil screenshot Syed Daniel memegang bat softball tu menghala ke arah bonet kereta Yu William. Nampak pegang, tapi orang tak tahu, mungkin dia pegang, dia nak hempas ke kereta sebab Yu William rampas kunci kereta dia.
persoalan dia, kenapa selepas 2-3 hari, dua orang ni berada dalam tahanan, kamera gambar itu saja dikeluarkan. Nampak sangat berniat jahat nak menunjukkan seolah-olah macam Syed Daniel ni orang yang menjadi punca. Dia yang menyerang. Dia yang memulakan serangan. Sedangkan kita semua tahu bahawa yang menyerang dan yang membunuh Syed Daniel ialah Yu William. So saya report polis, minta polis siasat. Siapa yang keluarkan bahan bukti ni? Sebab benda ni ialah evidence. Apabila kamu mendedahkan maklumat evidence ini kepada umum, ini satu kesalahan. Kita punya kawan-kawan polis, peguam menasihati kita. Jadi macam mana bila saya buat report, minta disiasat, minta polis siasat. Saya pula dituduh di bawah Section 500 berapa lah. Pendakwaan saya ialah saya menghina penjawat awam. Bukan menghina. Saya mempertikaikan bagaimana gambar ini dikeluarkan. Kerana tak masuk akal. Orang yang berada dalam lokap boleh publish gambar tu. Sedangkan handphone dia dirampas ketika dia berada dalam lokap. Saya dah masuk lokap ni 11 kali. Sama dengan Captain Hay ni. Pernah duduk ISA sekali dengan dia. Saya ISA 2 kali lah. Dia kena sekali tahun 1998. Berapa hari 56 hari. Lebih kurang sama dengan saya. Cuma saya ada 3 hari tambahan. Kita pun samalah 3 hari tambahan dekat apa ni. Bukan. Kita mula kat Johor kan? Saya kena kat mana ni? Patin. Tak, yang masa kita kena tangkap tu kat mana? Tu kat Johor kan? Johor kan? Kita orang kena tahan kat Johor. Jadi kita tahu bila kita masuk lokap ni, semua diambil, disimpan. Barulah masuk lokap, kena pakai pakaian lokap. Jadi macam mana isteri Yu William boleh keluarkan gambar Syed Daniel pegang bat, seolah-olah macam nak menyerang Yu William. Mestilah ada anggota, dan anggota biasa dalam kes yang berprofil tinggi ni takkan berani kecuali dengan arahan IGP. Saya buatlah report polis ke atas IGP. Walaupun dia di Mekah ke, kan? Dia IGP, dia boleh bagi arahan. Apa tujuan dikeluarkan gambar ni? Saya nampak cuma satu, nak meredakan kemarahan rakyat yang marah dekat Yu William, seorang pembuli jalanan. Betul tak? Itu je, nak meredakan kemarahan. So maknanya mesti ada arahan daripada seseorang, dan arahan ini keluar adalah satu kesalahan kerana salah satu daripada bahan bukti yang nak digunakan dalam perbicaraan yang melibatkan Seksyen 302 atas tuduhan membunuh ni, kan, telah dikeluarkan. Okey. Itu kes pertama. Tapi saya tak boleh nak pergi kes tu. Okay. Saya akan pergi kes di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di hadapan Hakim Colin Squera, hakim yang mengadili kes 1MDB Datuk Najib. Saya hendak dipenjarakan dulu oleh Tommy Thomas, tapi sekarang oleh Idrus Harun, Peguam Negara lantikan daripada Muhyiddin Yassin. Atas kesalahan ialah kerana saya membuat laporan polis. Ini masalahnya Malaysia ni. Kita buat laporan polis, kita yang kena dakwa. Saya buat laporan polis kerana ketika dalam sesi perbicaraan 1MDB, seorang daripada pegawai khas Datuk Seri Najib yang dipinjamkan daripada khazanah, iaitu Datuk Amhari, di dalam dia punya kesaksian ketika dia prosedur mahkamah, dia memberitahu dia sebagai penjawat awam, dia mengaku dia menerima RM25,000 sebulan daripada Op Solution, sebuah syarikat swasta. Macam mana kau kerja kerjaan, kau boleh ambil gaji daripada Op Solution? Itu satu kesalahan. Yang boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya ni, akta pencegahan rasuah.
Dan yang kedua, dia mengaku bahawa dia menerima suapan sebanyak 200,000 US dollar, bukan ringgit ni bro, US dollar daripada Lau Teck Jo. Takkan Lau Teck Jo bagi dia duit buta-buta. Mestilah sebab dia bekerjasama membantu Lau Teck Jo melakukan penyelewengan di dalam OMDB. Dan yang ketiga, dia mengaku bahawa dia menerima duit daripada hasil penyelewengan ni sebanyak 3.7 juta ringgit di dalam akaunnya di BSI Switzerland. Dia penjawab awam, babe. Apa barang ada akaun dekat BSI Switzerland? So, kita buat report polis, minta polis siasat. Sebab terang-terang dia ada tiga dia melanggar akta Anti Money Laundering Act dan juga akta pencegahan rasuah. Betul tak? Kenapa dia tidak didakwa? Nampak tak jahat Latifah Koya ni? Semata-mata Amhari ini sanggup untuk mengenakan Dato' Najib, maka dia buat perjanjian dengan Amhari, meminta Amhari mengenakan Dato' Najib sebagai saksi pihak pendakwaan, dan sebagai timbal balas semua kes pertuduhan ke atas dirinya tidak diteruskan pendakwaan. Itu sebabnya orang cakap apa pun boleh mampus lah. Bagi saya, apa yang dihadapi oleh Dato' Najib ialah pendakwaan terpilih, malicious prosecution dan politically motivated. Dan sekarang pun dah terbukti bila mana Tan Sri Apandi Ali mengakui bahawa Gopal Sri Ram datang ke rumah dia bersama dengan anak saudara kepada Vincent Tan untuk meminta supaya Datuk Seri Najib ditangkap tanpa sebab. Bila Tan Sri Apandi kata nak tangkap pasal apa, atas dasar apa, atas kesalahan apa, dia kata everybody hate him. If you arrest him and charge him, people will be happy. Boleh macam tu? Kalau hari ni kita dakwa Mahathir, kita cakap if you arrest him, you charge him, people will be happy. More people hate Mahathir compared to Najib. Betul tak? Boleh kita tangkap Mahathir? Tak boleh. Mesti ada sebab kenapa nak tangkap. Nak dakwa atas pertuduhan apa? Negara ni ada rule of law. Tapi masalahnya zaman Mahathir, zaman Muhyiddin semua bertukar menjadi law of the jungle. Besok saya akan menghadap lah. Peguam saya, Tan Sri Syafie Abdullah, sudah mempertikaikan kerana yang berhak untuk memfailkan notis dan meminta saya memberikan sebab kenapa saya tidak boleh dipenjarakan. Yang sepatutnya boleh keluarkan benda tu ialah pihak mahkamah. Tapi sekarang ni di bawah pemerintah Latifah Koya, SPRM yang keluar benda tu. So kita orang dah cabar di peringkat Mahkamah Tinggi, kita gagal. Kita cabar di peringkat Mahkamah Persekutuan, walaupun peringkat awal kita tengok DPP kena skru dengan 2 hakim. Ada 3 hakim. 2 hakim skru dia. Tanya tu kenapa tak ada ni apa semua sekali. Last je dia orang masuk dalam kamar bincang, keluar 3-3 bersetuju bahawa apa yang DPP cakap betul. So saya tinggal satu lagi Mahkamah Persekutuan. So besok sama ada mereka akan tunggu keputusan Mahkamah Persekutuan atau tunda kes saya ni ataupun meneruskan perbicaraan. Ya. Okey, Dato'. Ya. Okey, dalam seminggu ni boleh dikatakan hala tuju negara kita akan ditentukan maksudnya segi perbelanjaan bajet, undi tak percaya. Datuk rasa je dalam apa yang akan terjadi dalam minggu ni? Adakah Tan Sri Muhyiddin akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen untuk dia simple. interim prime minister, ataupun
Ada cara-cara lain? Sekiranya pada 15 hingga 17 hari bulan, salah satu hari tu, jika berlaku undi belah bagi ketika bacaan ketiga, dan kerajaan kalah, itu menunjukkan Muhyiddin sudah tidak mempunyai majoriti di dalam Dewan Rakyat. Dia perlu menghadap ke bawah duli tuanku, mempersembahkan perkara ni. Dan kalau dia ni ada maruah, dia akan meletakkan jawatan. Kalau dia tak nak letak jawatan, dia boleh memohon supaya tuanku membubarkan parlimen. Okey. Okey, dengan Nanti, kalau parlimen dibubarkan, dia boleh jadi caretaker government. Dia boleh anjakkan sampai 60 hari. Sekiranya dalam tempoh 60 hari, tak boleh diadakan pilihan raya. COVID masih tinggi. Dia masih berkuasa. Kita tak tahu data COVID ni betul tak betul. Betul tak? Sebab ada info dalaman mengatakan banyak tak betul. Dan pihak istana pun sebenarnya tahu apa yang betul, apa yang tak betul. So, sebaik-baiknya, kalau Muhyiddin ni ada maruah, bila dia dah hilang majoriti di parlimen, dia nak mohon bubar boleh, tapi lepas tu dia kena letak jawatan secara terhormat. Sebab kita tak boleh biarkan dia dah hilang majoriti di parlimen, dia akan buat apa saja, termasuk menipu dalam pilihan raya, untuk memastikan dia kekal sebagai Perdana Menteri. So, saya mengharapkan baginda tuanku yang di-Pertuan Agong akan berlaku adil kepada rakyat. Apabila seseorang tu sudah kehilangan majoriti di parlimen, dia tak boleh jadi caretaker government. Kena bagi orang lain jadi interim prime minister. Okay, Dato'. Andai kata dia masih tidak mau meletak jawatan dengan undi yang tak percaya tu, dia kata dia masih ada kuasa sebagai Perdana Menteri yang sah dilantik. Walaupun dia tak ada majoriti, so dia boleh anjak dari kuasa dia. Macam mana nak overcome benda ni semua? Tuanku kena ni lah. Kalau dia tidak mau meletakkan jawatan, dia masih nak maintain jadi Perdana Menteri maksudnya. Tuanku boleh memanggil dia. Sebab benda tu macam contohnya, alamak, ada orang call pula time ni, habislah terputus kat sini. YouTube dah putus. Contohnya macam itu hari, sidang 26 hari bulan tu kan, tuanku tengok. Dia tengok, dia nak tahu apa berlaku. Sebab kalau tak lulus kali pertama tu, maka tak berlakulah pengundian di peringkat jawatankuasa. Kan? Jadi kali ni pun sama juga. Saya yakin tuanku juga akan tengok dan pantau dengan dekat. Dia nak jadi raja, jadi agung ni, dia dah plan ahead. Tuanku kita ni bijaksana. Sebelum berlaku apa-apa, dia dah prepare dah. Dia dah panggil Panglima Angkatan Tentera, dah panggil Ketua Polis Negara. Kalau berlaku darurat, walaupun selepas tu dia baru nak berbincang dengan majlis raja-raja, dia dah prepare dah. For the worst case scenario. Sama juga dalam konteks ni, walaupun ada kemungkinan besar Muhyiddin jatuh, dia sudah bersiap sedia. Kalau misalnya Muhyiddin tidak mahu meletak jawatan dan tidak menghadap dia untuk bubarkan parlimen, sebagai yang di-Pertuan Agong, berdasarkan apa yang baginda lihat di parlimen, yang membuktikan bahawa ada seorang yang lain mendapat kepercayaan lebih daripada separuh MP, maknanya simple majority, baginda boleh panggil Muhyiddin Yassin
dan minta Muhyiddin mengemukakan pembuktian siapa yang masih bersama dengan dia. So kalau Muhyiddin boleh buktikan, okey, dia ada 114 ni masih bersama dengan dia, okey, tuanku akan panggil seorang-seorang 114 tu. Yang tu yang kita nak. Tak kira lah Anwar Ibrahim kata dia ada 113. Ingat Anwar Ibrahim nak, ni tuanku nak percaya Anwar Ibrahim, kan? Dapat jumpa pun belum tentu dapat jumpa. Tapi dia akan panggil. Bila dia panggil, dia akan tanya betul-betul satu-satu MP ni, betul ke sokong Anwar Ibrahim? Kalau yang tuanku minta Muhyiddin bagi pembuktian, dia akan tanya satu-satu, betul ke kamu sokong Tan Sri Muhyiddin? Dalam keadaan sekarang ni macam mana Muhyiddin nak dapat? Kecuali dia tarik atau dia tarik Syafiq Abdal, bagilah dia jadi Timbalan Perdana Menteri, kan? Itu mungkin berlaku. Okey tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.